Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Tuan-tuan dan bapa-bapa yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan izin Allah kita bertemu di sini untuk sama-sama kita menghalusi beberapa hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah kehidupan harian kita. Isu yang sedang kita bincangkan ialah hadis mengenai ekonomi. Berekonomi dalam Islam maknanya berjimat cermat dalam perbelanjaan keperluan harian kita, ya. Hadis itu berbunyi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iktisad fin nafaqati nisful ma'isha wa tawaddud ila nasi nisful aqli wa husnus su'ali nisful ilmi. Yang maksudnya berekonomi maknanya berbelanja dengan cara berhimah, ya, maknanya berekonomi, ya, dalam nafkah sebahagian merupakan sebahagian, ya, daripada kehidupan. Wat tawaddud ilan nas, dan perasaan kasih sayang sesama manusia, nisful aqli, adalah separuh daripada akal, wa husnus su'al nisful ilmi, dan persoalan yang baik adalah separuh daripada ilmu. Jadi ada tiga perkara yang dibincangkan ataupun yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Pertama sekali ialah masalah berbelanja ataupun berekonomi dalam berbelanja. Yang kedua dalam masalah hubungan kita sesama manusia yang lainnya, iaitu perasaan kasih sayang kita. Dan juga yang ketiga ialah mengemukakan soalan yang baik kepada penceramah atau pensyarah. Tiga perkara ini yang dibincangkan oleh Rasulullah. Tapi yang kita ambil berat dan kita bincangkan ialah yang pertama, iaitu tentang berekonomi dalam Islam. Dan kita pun telah banyak menguraikan begitu panjang lebar dalam beberapa siri yang lalu, di mana dalam beberapa siri yang lalu tu kita telah pun beringat, ya, bahawa berbelanja, ya, membazir itu hukumnya adalah haram. Wala tubadzir tabdzira, itu kata Allah, mengingatkan kepada kita, janganlah kamu membazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya pembaziran itu adalah saudara-saudara syaitan. Ayat yang lain Allah menerangkan wala tubadzir tabdzira, janganlah kamu membazir-bazirkan perbelanjaan kamu. Jadi semua itu peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Jadi pada hari ini kita tengok beberapa mutiara kata, ya, beberapa mutiara kata yang boleh diambil daripada hadis ini. Pertama sekali ialah seorang pujangga berkata, hiduplah secara sederhana dan jauhilah semua bentuk berfoya-foya dan pemborosan. Sebab setiap kali badan diajak berfoya-foya, maka jiwa akan semakin sempit. Ini peringatan orang-orang yang bijak pandai. Peringatan ini bukan datang daripada mulut ataupun daripada fikiran dia semata-mata, tapi datang juga daripada ayat Al-Quran dan juga nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, dia berkata, hiduplah secara bersederhana. Ini dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menerangkan pertengahan tu, ya, hidup dalam pertengahan tu merupakan satu perkara yang sederhana, ya. Jadi kita disuruh hidup dalam keadaan bersederhana. Makna ketika berbelanja pun bersederhanalah dalam perbelanjaan. Hadis yang kita sedang bincangkan pun mengingatkan kita agar bersederhana dalam perbelanjaan. Dan pujangga ni ingatkan kita lagi
Kita hendaklah menjauhkan diri kita daripada hidup yang berpoya-poya. Maknanya suka-suka, mondar-mandir, buang duit ke sana kemari, habiskan masa dalam hiburan, kerana dan juga kita diingatkan supaya jangan berboros. Jadi hidup berpoya-poya, mondar-mandir ke sana kemari tanpa haluan, ini semua buang masa. Buang masa dan bukan boleh mententeramkan jiwa, malah boleh merosakkan jiwa. Sebab dalam keadaan hidup yang seperti itu, hidup yang tak berhaluan, kadang-kadang kita terperangkap dengan keadaan yang tak menentu. Katalah dalam kita berjalan sana berjalan sini, terperangkap dengan rusuhan barangkali, menyebabkan kita tak boleh keluar daripada tempat rusuhan tersebut, ataupun terperangkap dalam banjir umpamanya, menyebabkan kita terperangkap dengan banjir dan tak boleh dapat melarikan diri. Ini semua perkara-perkara yang tak kita duga tiba-tiba berlaku, kerana terlalu banyak jalan ke sana kemari tanpa haluan. Kita naik kereta ke sana kemari, joli sana joli kemari, atau pergi Johor dan sebagainya tanpa haluan, semata-mata suka-suka begitu saja. Tiba-tiba terperangkap dengan jam dalam begitu masa yang panjang. Jadi jiwa kita tertekan kerana terperangkap dengan jam yang begitu panjang sekali, sehingga makan masa berjam-jam. Jadi jiwa kita yang perlukan ketenangan pun terganggu. Jadi apa yang dipesan oleh pujangga ni adalah benar. Sebab katanya kalau kamu berfoya-foya dan kamu berboros dan sebagainya, setiap kali badan kamu diajak untuk berfoya-foya, jiwa kamu akan semakin sempit. Kerana bila kita dah tertekan, dah tak ada rasa ketenteraman, jadi jiwa kita dah tertekan, mana sempit lah maknanya. Jadi bila jiwa sempit tu, mana kita bukan menjadi orang yang boleh berfikir dengan panjang. Jadi kita selalu berada dalam keadaan yang tak tenteram, yang tak aman. Sedangkan kita perlukan keamanan dalam hidup kita. Jadi jangan tercepit tercepit kerana kita sendiri yang buat hingga menyebabkan jiwa kita tercepit. Ini bahaya. Macam ada satu orang semalam call saya atau telefon saya, dia punya salah satu keluarganya tu nak nikah, tiba-tiba sampai masanya dan nak dekat-dekat sampai masanya, didapati bila pergi pejabat nikah, didapati laki-laki yang bakal mereka bernikah ni ada isteri dan belum selesai lagi kes. Maknanya belum buat kes lagi di mahkamah, memang belum selesai. Jadi ini perbelanjaan dah dikeluarkan, persiapan semua dah disiapkan. Mungkin kad jemputan pun dah dicitak, belum dibagi. Mak andam dah ditempah, tukang masak pun dah dibayar cengkeram. Jadi orang kita biasanya lah bila dalam keadaan macam ini, tentu nak cari jalan keluar bagi menyelamatkan majlis tersebut. Betul kan? Itu biasalah, nak selamatkan majlis tersebut agar majlis tersebut terus berjalan seperti yang dijadualkan. Orang kita jarang nak fikirkan untuk menyelamatkan orang yang punya diri yang nak berumah tangga tu, yang nak mulakan penghidupan baru. Dia jarang nak fikirkan. Dia tak fikirkan dia punya keluarga ni itu betul tak pilihannya ni. Kita nak teruskan orang yang daripada awal lagi dah bermasalah, dah tahu ada masalah tapi tak berterus terang untuk menerangkan masalah. Jadi apa dia buat? Walinya ni pun berusaha lah untuk mencari jalan supaya mereka tu dapat bernikah. Untuk bernikah di pejabat nikah ataupun di Singapura tak ada harapan. Mereka pun pergilah ke Batam. Jalankanlah nikah di sana. Wallahu alam, sama ada menikah di hadapan kadi sana ke atau diuruskan oleh orang-orang persorangan. Di sana semuanya bisa diatur. Di sana semua bisa diatur. Yang bukan kadi pun boleh mengaku diri sebagai kadi, kan? Orang yang bukan kadi pun boleh jalankan nikah walaupun dia bukan kadi. Dan yang bukan kadi pun boleh keluarkan surat nikah yang sama seperti yang dikeluarkan oleh jabatan agama mereka. Jadi sekarang ni dah bernikah. Benda ni dah berlaku, dah lalu, dah lama, dalam 4-5 bulan. Sekarang ni masalahnya budak perempuan tu dah hamil. Si lelaki buat tak tahu je, seolah-olah dia tak ada masalah. Tak uruskan pun masalah dia dengan isteri yang ada. Dia orang, yang orang ni tanya dengan saya,
dalam hati saya, kenapalah baru dah sekarang nak tanya? Perkara dah berlalu, nak tanya saya buat apa? Sebelum berlalu lah saya cakap dengan dia, awak sebenarnya dan keluarga ni dah membuka pintu yang seluas-luasnya kepada orang yang bermasalah untuk dia bernikah. Pintu tu dah awak buka luas-luas betul. Sampai berusaha cari jalan bagaimana nak nikahkan keluarga awak ni dengan orang ini. Tak fikirkan yang orang ni ada masalah, tak fikirkan yang orang ini boleh ke jadi pemimpin, sedangkan dah ada orang yang dipimpin terbiar begitu saja. Dia cakap isterinya keluar negeri, tinggalkan dia. Wallahualam bisawab. Entah mungkin isterinya itu memang kerjanya agaknya selalu outstation ke outstation, mana kita tahu. Manusia ni kan macam-macam boleh cakap nak membetulkan diri dia kan. Jadi sekarang siapa susah? Saya fikir yang budak perempuan pun susah, sempit jiwa dia, tertekan jiwa dia, keluarga dia pun susah. Sebab yang punya diri laki-laki itu buat dah aja, orang kata buat tak tahu je. Kenapa dia buat tak tahu? Kerana cita-cita dia dah tercapai. Matlamat dia untuk berkahwin itu dah tercapai. Masalah dah kahwin, dia dah dapat sesuatu yang diperlukan, yang ada pada diri dia itu dah cukup lah. Jadi bagi dia, biarlah dia tunggu isterinya nanti membuat perhitungan di mahkamah. Orang-orang macam ini pun dia tahu bukan free nak pergi mahkamah. Tak free kan. Nanti kalau dia nak ceraikan isterinya, dia nak kena bayar nafkah, dia nak kena bayar mut'ah. Kalau ada rumah dia tu nak kena dijual atau dibagi ke, atau dibagi pada isteri. Wang SPF yang ada pada dia tu, isteri berhak untuk meminta sikit. Wang simpanan, kalau dia ada simpanan pun kena minta juga. Dia tahu tu. Dia dah banyak dengar kat luar ni kalau pergi sana tentu jadi beban bagi dia. Tapi nak lari ke mana? Singapura ni kan kecil. Singapura ni bukan macam Bangladesh besar, boleh lari satu negeri beratus-ratus batu. Bukan macam Indonesia, boleh lari pulau Indonesia tu ada ribuan pulau, sembunyi kat mana-mana pulau. Bukan boleh. Pulau Singapura ni daripada Bedok pergi ke Jurong 45 minit kalau tak jam. Setengah jam kalau tak jam. Daripada kawasan Selat Timur kita ni nak pergi ke Sembawang pun paling-paling pun 40 minit kalau jam. Pergi mana pun semuanya tak adalah sampai 2-3 jam. Paling lama pun 1 jam. Kalau jam tu lain lah. Mana ada jauh-jauh. Nak sembunyi kat mana? Nak sembunyi Jembatan Sia. Sekarang Jembatan Sia lagi dah banyak kereta. Ada MCE ni, MCE pula. MCE betul Marine Coastal Express, MCE kan. Jalan semua dah banyak kereta lah. Tak boleh sembunyi mana-mana kan. Lari-lari pun tak boleh. Mesti ingatlah pepatah Melayu mengatakan sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah. Jadi dalam kita hidup pun kena ingatlah pepatah Melayu yang demikian, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah. Sebijak-bijak kita mengelakkan diri daripada undang-undang atau peraturan-peraturan agama, dunia dan sebagainya, satu masa pun kita akan terperangkap juga. Kerana kita tak boleh lari daripada undang-undang dan peraturan dan undang-undang tu, dia tetap akan mengejar kita. Kecuali kalau terlarilah pergi mana-mana ke Afrika, sembunyi lah sana. Jadi orang yang jadi orang lain. Tapi bukan senang nak duduk sana. Siapa nak terima kita? Bolehkah kita dapat apa orang kata bantuan suaka ataupun perlindungan dari sana? Kita bukan orang politik, kita orang buat salah. Nanti dia halau balik pun nak pergi mana lagi? Inilah akibat kalau kita tak berfikir. Sebab itu Nabi kata husnus su'al, bila kita cuba berusaha memperbaiki masalah kita, nisful ilmi, sebahagian daripada ilmu, sebahagian daripada kebijaksanaan. Bila tak bijak, jadilah terperangkap macam ni. Kemudian seorang ulama Ibrahim Al-Khawwas berkata, ilmu berasal daripada 2 hikmah. Katanya yang pertama, janganlah menyusahkan apa yang telah diucapkan, dicukupkan. Dan yang kedua, janganlah membazir apa yang kamu telah cukup. Betul juga. Kalau Allah SWT dah mencukupkan kita,
Janganlah cuba nak jangan cuba nak menyusahkan apa yang telah dicukupkan. Dah dicukupkan sebulan, cukup makan, cukup tanggung keluarga kita. Tapi kita sengaja nak menyusahkan kecukupan yang dah kita ada, itu salah sendiri. Contohnya kita dah mempunyai pendapatan yang agak-agak mencukupi lah untuk perbelanjaan keluarga dan bolehlah simpan sikit. Dan kita nampak duit kita lebih sikit, kita belanja yang bukan-bukan. Jadi bila belanja bukan-bukan, terpaksa keluarkan duit. Bila dah keluarkan duit, dah wang simpanan kita berkurangan atau pendapatan kita berkurangan. Jadi maknanya yang asalnya cukup jadi tak cukup. Salah siapa? Salah sendiri. Jadi ini makna yang membazir, yang kita belanja tanpa himmah, tanpa berfikir, tanpa kita memikirkan akibatnya. Atau kita tengok budak-budak muda, bukan budak muda, kadang orang-orang dewasa pun sama, ada handphone baru beli, tengok ada yang baru lagi tukar. Bukan free. Kalau dah sampai dia punya kontraknya tu, mungkin pihak yang pengendali itu dia offer kita, dia hadiah kita $100 ke, atau dia offer yang lebih murah ke. Tapi kalau baru keluar, harganya sampai 1,000 lebih kadang-kadang. Tolak kita punya, kita pergi orang kata jual balik, dapatlah 100-200 ke dan sebagainya, tengok bergantung mana, kita pun kena bayar jadi 800. Jadi kita tukar kerana nak ikut trend dan kerana tengok kat dalam buku bank, ada 1,000 lagi. Yang aku simpan lagi 1,000. Kita pun belanja, kita keluarkan. Tiba-tiba setelah kita keluarkan, anak kita pula perlukan duit untuk keperluan sekolahnya. Duit tinggal 200, keperluan sekolahnya katalah 400, dah kurang 200. Ini kan masalah namanya. Dah tahu, dah benar-benar cukup lah maknanya. Dah Tuhan dah cukupkan perbelanjaan bulanan mereka, tapi sengaja cari jalan untuk membuat tak cukup. Kerana kita sendiri yang buat demikian. Dan yang kedua katanya, ilmu tu ialah jangan membazir apa yang kamu dah cukup. Dah cukup, jangan membazir-bazir. Mentang-mentang lah dah cukup. Makan pun semua nak makan yang sedap-sedap. Semua nak yang sedap-sedap, tak mau yang lebih kurang. Padahal makan kita disuruh ingatkan makan yang baik-baik, makan makan yang secara sederhana tapi yang baik, yang ada khasiatnya. Sekarang kita tahu ikan bukan murah lagi. Bukan zaman-zaman tahun 80-an atau 90-an lah katakan, ataupun awal 2000. Sekarang ikan dulu tahun awal 2000, kalau kita beli ikan terisi, satu ekor besar tu dalam $8, kalau besar sampai $10-11. Sekarang kalau yang besar-besar tu, yang gemuk-gemuk atau yang gempal gitu, sampai $28, $26. Macam mana kita nak beli tu? Ikan kecil pun dah mahal. Tapi kalau kita tahu kemampuan kita, kita tahulah ikan terisi itu sedap. Kita tahu yang ikan-ikan tu yang